Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera ucapkan kepada semua murid-murid, khususnya murid tahun 5. Cikgu harap kamu semua dalam keadaan sihat, sejahtera. Walaupun sekarang kita menghadapi situasi pandemik COVID-19, tapi kamu semua perlu terus belajar dan secara normal barulah ataupun kita namakan sebagai PDPR lah, pengajaran dan pembelajaran di rumah. Okey, untuk tuan semua, cikgu akan mengajar kelas kamu bagi subjek Bahasa Melayu. Jadi sebelum cikgu teruskan pembelajaran, cikgu nak terangkan sikitlah apa situasi subjek Melayu ni untuk tahun ni. Okey, pada awal ini kita akan belajar ataupun ulang kaji semula topik-topik pada yang kamu belajar pada tahun 4 dulu. Okey, beberapa topik lah cikgu akan sentuh balik beberapa topik yang kita mungkin tak sempat belajar kerana masalah cuti kerana cuti PKPB tu pada hujung tahun itu. Jadi untuk hari ini, pertemuan pertama kita hari ini, cikgu akan sentuhlah topik yang kita terkesan dengan akibat pandemik COVID-19 ni. Okey, jadi kita tengok seterusnya. Okey. Pada hari ini, cikgu akan mengajar kamu tata bahasa tata bahasa golongan kata ataupun spesifik adalah kata hubung. Okay, ini kita akan belajar mengenai kata hubung. Sebenarnya kata hubung ni memang tak, cikgu rasa bukan pelik lah ataupun aneh bagi kamu lah, kerana sebenarnya kamu dah belajar pada tahun 4 dulu, tahun 3 pun ada belajar dulu. Cuma ni kita akan sambung semula, kita akan ingatkan kamu semula, kita akan tambah lagi lah ilmu-ilmu yang seterusnya. Okay, jadi hari ni kita akan belajar mengenai kata hubung. Okey. Sebelum tu cikgu nak refresh balik kepala otak kamu, refresh balik kepala kamu. Nak ingat balik apa itu kata hubung. Sekarang ni sebab bahasa Melayu ni subjek yang luas, terlalu luas. Tata bahasa dia pun, golongan kata dia pun terlalu banyak, golongan kata dan golongan ayat, tak masuk lagi peribahasa, terlalu luas. Bahasa Melayu ni terlalu luas. Jadi kamu kena fokus lah ataupun beri perhatian setiap topik yang belajar tu. Okay, macam tu hari ni kita akan belajar kata hubung. Okay, kita nak tahu dulu, sebelum kita masuk seterusnya, kita nak tahu apa maksud kata hubung tu supaya kamu dapat penjelasan dengan lebih jelas dan lebih terang. Okey, kata hubung ini ialah kata yang digunakan untuk menghubungkan menghubungkan atau menggabungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa atau ayat dengan ayat. Keyword dia adalah menghubungkan atau menggabungkan, menghubung. Nama pun kata hubung, jadi dia hubung lah. Maksudnya cikgu suka bagi satu analogi mudah. Okey, hubung, dia menghubung. Sebenarnya dia menghubungkan dua ayat supaya menjadi ayat yang lengkap. Ayat lengkap. Kalau contoh ni, kalau tak ada kata hubung ni, maknanya ayat tu tak lengkap lah. Okey, faham? Okay, cikgu nak bagi contoh analogi. Okey, contoh macam, tengok gambar di bawah ni. Gambar di bawah ni, okey, cikgu bagi contoh satu gambar ni. Ini gambar apa ni? Gambar jambatan ni jambatan. Okey, cikgu analoginya, cikgu nak anggap bahawa jambatan ni adalah kata hubung. Okey, cikgu anggap jambatan ni adalah kata hubung. Kata hubung. Okey, jambatan ni adalah kata hubung. Sebab apa fungsi jambatan? Okey, jambatan ni fungsi dia ialah untuk menghubungkan dua kawasan ataupun dua tanah yang terpisah. Macam kita dalam situasi ni lah. Ini tanah yang pertama. Yang seberang sana tu tanah yang kedua. Kan? Kita anggap tanah satu dengan tanah dua ni ayat lah. Ayat yang tak lengkap. Tapi bila ada kata hubung ni, dia lengkap lah ayat tu. Macam contoh jambatan lah. Okey, sebelum ada jambatan ni, dua tanah ni terpisah kerana sungai. Jadi orang yang dari belah sini tidak boleh, tak mudah lah nak ke sana. Kena seberang sungai ni dengan cara, contohnya guna sampan ke kan, ataupun bot ke. Tapi bila ada jambatan ni, dia lebih mudah. Jadi kata hubung ni sebenarnya dia nak hubungkan ayat lah, ataupun dia nak memudahkan. Dia nak menggabungkan ataupun menghubungkan dua ayat, dua kata supaya menjadi ayat yang lengkap. Okey, faham Cikgu harap kamu faham bila cikgu tunjuk analogi jambatan ni, kamu faham kata hubung ni ibarat jambatan yang menghubungkan dua kawasan yang
yang terpisah. Jadi kata hubung ni dia melengkapkan ayat lah. Okey, faham Okay, seterusnya. Okey, kata hubung ni sebenarnya ada 3 jenis 3 jenis. Yang pertama kata hubung gabungan, kata hubung pancangan dan kata hubung berpasangan. Okey, untuk hari ni kita nak sentuh kata hubung gabungan sahaja. Untuk pengenalan hari ni, cikgu tak nak kamu pening-pening. Yang lagi 2 ni kita akan belajar kemudian. Kita akan, hari ni cikgu nak sentuh kata hubung gabungan sahaja. Kita tengok apa itu kata hubung gabungan. Okey, ini dia. Okey, apa itu kata hubung gabungan? Okey, kata hubung gabungan ialah kata hubung yang digunakan untuk menggabungkan 2 klausa. Klausa ni ayat 2 klausa atau lebih yang sama taraf sifatnya. Okey, klausa ni ialah ayat lah. Klausa ni ialah ayat. Macam kita kata tadi lah, dia kata hubung ni dia menggabungkan atau menghubungkan 2 atau lebih ayat ataupun kata. Jadi kalau dia maknanya kata hubung gabungan ni dia menggabungkan 2 klausa atau lebih yang sama taraf sifatnya. 2 klausa ataupun dia menggabungkan 2 ayat lah untuk menjadi satu ayat yang lengkap, yang sempurna. Okey faham Okey, seterusnya. Okey, ini contoh kata hubung gabungan. Kamu dah belajar tentang maksud, sekarang kita nak tengok apa contoh-contoh kata hubung gabungan. Kata hubung gabungan yang dikatakan menggabungkan, yang boleh menggabungkan 2 ayat ataupun 2 klausa. Okey, tengok yang pertama. Yang pertama ni ialah dan. Ini dan Okey, dan. Kemudian yang kedua atau. 3 serta. 4 lalu. Okey, kemudian lantas. Maka. Tetapi. Sambil. Okey, sekejap lagi cikgu akan terangkan penggunaan ataupun maksud kata hubung gabungan ni. Contoh ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, ada 8 cikgu bagi contoh ni kata hubung gabungan. Ada 8 contoh kata hubung gabungan. Kejap lagi kita akan tengok maksud dan contoh penggunaan ayat dengan menggunakan kata hubung gabungan ini Kita tengok seterusnya. Okey, contoh ayat contoh ayat ke-88 tadilah. Ke-88 kata hubung gabungan. Yang pertama, okey, atau. Ini kita tengok contoh yang pertama atau. Okey, sebut apa maksud atau? Atau. Kata hubung ni dia kena betul Penggunaan kata hubung dengan ayat tu kena betul. Dia tak boleh sebarangan. Dia kena tengok ayat lah. Kan? Jangan salah. Okey, contoh atau. Atau ni okey, kita tengok contoh ayat dia. Yang ni ada gambar teh, ada gambar kopi. Cikgu rasa cikgu rasa mesti ada di kalangan kamu ni suka minum salah satu ni Okey, tengok apa contoh penggunaan kata atau. Okey, tengok ayat ni. Okey, ayat ni berbunyi kamu mahu minum teh atau kopi. Tengok, kamu mahu minum teh atau kopi. Jadi di sini ada soal. Jadi ini adalah ayat penyata, ini adalah ayat tanya sebenarnya sebab dia ada tanda soal. Jadi bila ada atau ni maksudnya apa? Kamu faham ni? Ini adalah satu memberi pilihan lah. Dia tanya kamu nak minum teh atau kopi. Kerana maknanya kamu atau ni dia sebenarnya dia memberi pilihan. Kamu kena pilih salah satu daripada 2 atau lebih perkara lah. Macam kes ni 2 perkara. Dia suruh pilih salah satu. Jadi atau ni digunakan untuk sebagai pilihan lah. Pilihan. Sebagai pilihan antara 2 perkara yang berbeza. Jadi atau ni digunakan, caranya digunakan untuk memilih lah salah satu Okey, faham Okey, seterusnya. Tengok kata seterusnya. Okey, kata gabungan yang kedua, kata hubung gabungan yang kedua ialah dan. Okey, dan. Okey, dan ni kita guna waktu bila? Okey, kita tengok contoh ayat. Okey, dan. Okey, dan ni ibu pergi ke pasar untuk membeli ikan dan sayuran. Okey. Dan ni maksudnya dia menghubungkan 2 perkataan atau ayat. Dia menghubungkan 2 perkataan ataupun ayat. Jadi dia menghubungkan ikan dan sayur-sayuran. Maknanya dalam kes ni dia sebut dan ni dia macam atau tadi salah satu, tapi dan ni maknanya dia semualah. Maknanya ibu ni pergi pasar membeli ikan dan sayuran. Maknanya ibu beli ikan, ibu beli sayur-sayuran. Okey, kalau tadi atau tadi
pilih salah satu, kopi atau teh. Tapi macam kes dan ni dia meliputi kedua-duanya ataupun kesemuanya. Okey, faham Okey, seterusnya. Okey, lalu. Okey, lalu. Ni banyak yang masa cikgu ajar ni banyak yang keliru lalu. Dia tak tahu lalu ataupun lalu tumpang lalu. Tumpang lalu tu lalu juga tapi itu lain lah, itu kata kerja. Macam kes ni kita tengok. Lalu, kata hubung gabungan. Okey, lalu ni guna untuk apa? Okey, kita tengok ayat. Ada gambar, ada ayat. Okey, kita tengok. Okey, Ahmad memberus gigi lalu mandi. Okey, Ahmad memberus gigi lalu mandi. Apa maksudnya? Apa maksud penggunaan lalu ni? Okey, maksud lalu ni ialah okey, Ahmad ni dia membuat dua perbuatan ataupun perkara secara berturut-turutan. Mula mula sekali nombor satu dia berus gigi, kemudian dia mandi secara berturut-turutan. Dia tak ada halangan tengah. Dia maknanya dia lepas dia berus gigi dia terus mandi. Maknanya lalu ni adalah membuat dua perbuatan ataupun perkara dalam ataupun secara berturut-turutan. Dia bukan buat dalam masa yang sama. Dia selepas berus gigi, dia terus mandi. Okey, faham dia lalu ni maksudnya dia melakukan dua perbuatan secara berturut-turutan. Okey Seterusnya. Okey, lantas. Okey, lantas. Apa itu lantas? Okey, kita tengok ayat dia. Penggunaan ayat lantas. Okey, contoh ayat dia, Alif bangun daripada tidur lantas mengemas katilnya. Okey, Alif bangun daripada tidur lantas mengemas katilnya. Okey, apa maksud lantas ni? Dia seakan-akan lalu juga sebenarnya. Lantas ni dia langsung terus dan dia tiada perantaraan. Maknanya contoh macam Alif ni dia bangun. Okey, pertama dia bangun. Dia terus ataupun lantas mengemas katilnya. Dia benda yang dia buat terus ataupun secara langsung terus. Dia tiada ada perantaraan di tengah-tengahnya. Dia bangun je, dia terus mengemas katil. Macam lalu tadi dia buat perbuatan tu lama sikit lah. Contoh tadi dia gosok gigi kan. Gosok gigi lama atau baru dia mandi. Macam kes ni, dia bangun je daripada katil dia, terus dia mengemas katilnya. Maknanya dia buat perbuatan itu secara terus ataupun secara langsung. Okey, seterusnya. Okey, ini maka. Okey, tengok. Maka, kata hubung gabungan seterusnya maka. Okey, kita tengok apa macam mana maka ni digunakan dalam ayat. Okey, contoh tengok gambar kemudian tengok ayat dia. Zaki malas belajar, maka dia gagal dalam peperiksaan. Okey, Zaki malas belajar maka dia gagal dalam peperiksaan. Okey, apa di sini maksud maka tu apa? Okey, maka ni ibarat maksudnya lah boleh kita katakan sebagai kerana itu, sebab itu. Maksudnya maka ni digunakan untuk menggambarkan sebab lah. Okey, dia Zaki ni gagal sebab dia malas belajar lah. Jadi maka ni dia kata hubung gabungan yang menghubungkan dua perkataan yang sebab lah. Sebab dia dapat hasil, kerana sebab apa dia dapat hasil yang macam tu. Jadi maka ni digunakan untuk menyatakan sesuatu hasil yang diperolehi kerana sebab yang dibuat lah. Contoh macam ni, dia gagal kerana dia malas. Jadi diguna maka lah. Maka ni ibarat sama maksud dengan contohnya sebab itu. Boleh juga digunakan sama maksud dengan sebab itu. Zaki malas belajar sebab itu dia gagal dalam peperiksaan. Sama maksud lah. Boleh juga digunalah. Okay, jadi maka ni digunakan untuk menunjukkan sebab. Sebab akibat satu benda tu kerana apa? Kerana sebab satulah sebab yang pertama ni lah. Pertama ni dia malas belajar. Kemudian sebab itulah dia gagal. Okey, faham Okey, seterusnya. Okey, tetapi. Okey, tetapi. Okey, kita tengok. Tetapi ni nak guna waktu bila pada ayat ni. Okey, contoh Okey, tubuh Azrul kurus. Okey, ni kurus kurus. Tetapi dia kuat makan. Apa maksud tetapi tu? Jadi kita nak guna tetapi. Tetapi ni okey, kita beritahu kamu Tetapi ni dia menunjukkan hal yang berlawanan.
hal yang menunjukkan dua hal yang berlawanan lah. Dua hal berlawanan. Hal berlawanan. Berlawanan. Menunjukkan dua hal apa? Dua hal tu apa? Yang pertama ni dia kata kurus. Kurus. Kurus kan? Yang pertama dua. Tapi dia kuat makan. Kan? Dua berlawanan lah. Kurus. Biasanya orang kata, oh yang gemuk lah yang kuat makan kan. Tapi yang ni kurus, dia kuat tapi kuat makan. Dia mesti benda yang berlawanan. Kalau badan dia gemuk, dia kuat makan, itu saya rasa dia bukan berlawanan. Dia itu yang sama lah. Orang tahu lah kalau orang yang kuat makan ni selalunya gemuk lah kan. Tapi yang ni kurus ni dia pelik. Dia kurus tetapi dia kuat makan. Jadi tetapi ni kita gunakan untuk menunjukkan dua hal ataupun dua perkara yang berlawanan. Contoh lain yang kita boleh bagi ialah okey, wanita itu cantik tetapi sombong. Tengok dia cantik. Dia cantik. Satu hal lah. Satu perkara. Kemudian tetapi sombong. Dia berlawanan. Dia cantik tetapi sombong. Kalau dia kata dia cantik tetapi baik. Itu bukan berlawanan. Itu sepatutnya lah. Tapi yang kes wanita itu cantik tetapi sombong. Itulah berlawanan. Okey, satu contoh lagi. Pak Hamid kaya tetapi kedekut. Itu pun berlawanan. Kerana dia kaya tapi kedekut. Kalau dia kata dia kaya tapi suka menderma, itu bukan berlawanan. Tak boleh guna perkataan tetapi. Kerana kalau dia kaya tetapi suka bersedekah, itu bukan berlawanan. Dan kita tetapi ni kan perlu ingat, dia ayat dia mesti berlawanan. Dia menggabungkan dua ayat tapi yang berlawanan. Macam ni lah, tubuh Azrul kurus tetapi dia kuat makan. Berlawanan lah. Orang pelik kan, kenapa dia kurus tapi dia kuat makan. Okey, faham Okey, seterusnya. Okey, sambil. Okey, kita tengok apa maksud sambil. Okey, sambil. Tengok gambar ni. Okey, kita tengok. Okey. Kita tengok gambar ni. Okey, apa dia buat ni? Okey, ayah membaca surat khabar sambil mendengar radio. Ni mendengar radio. Mendengar radio. Mendengar radio. Ni, dia membaca surat khabar sambil mendengar. Apa maksudnya? Dia sambil ni dia ada, kita panggil apa? Dia berlawanan dengan lalu. Kalau lalu tadi apa? Ingat tak baik? Lalu tadi apa? Kita gunakan untuk apa lalu? Kalau lalu tadi, dia melakukan dua perbuatan secara berturutan. Okay, kalau lalu tadi, dia lakukan perbuatan secara berturut-turut lah kan. Maknanya selepas dia buat ini, dia buat itu pula. Okay. Tapi sambil ni dia berlawanan. Sambil ni pula dia melakukan perbuatan dalam masa yang sama. Melakukan dua perbuatan dalam masa yang sama. Contoh macam ayah ni lah. Okay, ayah ni dia membaca surat khabar. Okay, membaca surat khabar, satu. Kemudian dia mendengar radio, dua. Tapi dalam masa yang sama. Masa yang sama. Dia melakukan dua perbuatan dalam masa yang sama. Kan? Apa lagi dua perbuatan dalam masa yang sama? Apa lagi? Banyak abang menonton televisyen sambil makan keropok. Abang menonton perlawanan bola sepak sambil makan keropok. Itu pun bolehlah guna perkataan sambil. Sebab dia menggabungkan dua perbuatan dalam masa yang sama. Ingat tu. Kalau lalu tadi lain. Kalau lalu tadi dia melakukan perbuatan secara berturut-turut. Maknanya dia bukan dalam masa yang sama tapi dia berturut-turut. Next kan contohnya tu. Lepas tu ada lepas tu. Nanti sambil ni dia buat ayah ni baca surat khabar sambil telinga dia mendengar radio. Macam kamu pun ada juga lah yang orang murid yang ada istimewa sikit, dia boleh belajar baca buku sambil mendengar radio. Ada murid yang special sikit, dia boleh buat ulang kaji pelajaran, membaca terutamanya, membaca sambil mendengar radio. Kalau dia dengar radio lagi power, lagi dia boleh dapat pelajaran tu. Itu bukan semua orang ada kelebihan tu. Itu special sikit. Okay, cuba harap kamu faham maksud sambil ni, penggunaan perkataan sambil ni untuk membina ayat. Okey, seterusnya. Okey, serta.
Kita tengok serta ni nak guna waktu bila pula. Okey, serta. Okey, kita tengok ayat, contoh ayat. Tengok gambar ni Okey, ayat dia 40 orang murid serta 2 orang guru menyertai lawatan sambil belajar ke zoo negara. Kita tengok 40 orang murid serta 2 orang guru menyertai lawatan sambil belajar ke luar negara. Okey, serta ni ada juga. Kita boleh cakap dia hampir sama juga dengan dan tau sebenarnya. Dan. Cuma dia beza sikit. Dia serta ni dia lebih menyeluruh lah, lebih besar daripada dan. Serta ni ibarat boleh juga dan juga sebab serta ni dia lebih luas penggunaannya, dia boleh juga digunakan untuk kata kerja. Turut serta turut serta. Itu adalah kata kerja. Saya turut serta dalam pertandingan pantun itu. Itu adalah kata kerja kan. Kalau dan lain, dan tak boleh jadi kata kerja. Dan tu dia hubungkan dua perkataan saja, dia menyeluruh Dan serta ni dia boleh katakan maksud dia lebih kurang boleh gunakan sebagai maksud dia dan juga. Dan juga ataupun bersama. Bersama. Uh, 40 orang murid dan juga 2 orang guru menyertai lawatan sambil belajar ke zoo negara ataupun 40 orang murid bersama 2 orang guru menyertai lawatan sambil belajar ke dua negara. Okey, itu penggunaan serta. Dia hampir sama dengan dan tapi serta ni lebih luas penggunaannya. Okey, cikgu harap kamu faham Okey, seterusnya. Tengok apa seterusnya. Okey. Cikgu dah habis menerangkan ke 8 contoh kata hubung gabungan Okey, jadi cikgu harap kamu faham. Kalau kamu tak faham, kamu boleh type di bahagian bawah video ni ada komen Type di bahagian bawah komen ataupun kamu boleh PM cikgu lah Okey, tak faham. Okey. Bagi nak mengukuhkan pemahaman kamu, tengok kamu faham tak faham tajuk ni. Okay, jadi cikgu nak bagi latihan pada kamu. Okay, latihan ni dia mudah saja, simple saja. Okay, cikgu dah bagi contoh ayat tadi kan. Contoh ayat setiap contoh kata hubung gabungan. Okay, sekarang ni cikgu nak kamu jangan ikut ayat cikgu tu. Cikgu nak kamu bina sendiri ayat kamu. Berdasarkan kata hubung yang cikgu bagi ni. Yang ke-8 cikgu dah terang tadi kalau kamu lupa, kamu boleh tengok balik video ni. Boleh tengok balik. Okay, kamu tengok. Okay, cikgu nak kamu bina ayat berdasarkan kata hubung di bawah ni dengan menggunakan ayat yang sendirilah, ayat baru. Bukan guna contoh cikgu tu. Siapa guna contoh cikgu yang cikgu bagi tadi, cikgu tak terima. Salah. Okay, kamu boleh fikir nak buat ayat atau, lalu, lantas, maka, tetapi, sambil, serta. 8 ni. Cuba bina ayat kamu sendiri. Tanpa kamu meniru atau salin semula jawapan ataupun contoh yang cikgu bagi tadi lah. Yang cikgu bagi tadi contoh tu kamu boleh rujuk lah. Kan? Termasuk maksud dia tadi. Tapi lepas tu kamu bina ayat sendiri. Cuma nak kamu ayat bina ayat sendiri. Bina ayat sendiri. Okay, bina ayat sendiri. Tak boleh ikut cikgu punya ayat tadi yang cikgu beri contoh tu. Okey, kemudian buat di mana? Okey, kamu buat dalam buku BMT, BM Tata Bahasa, buku kecil Buku kecil garis 1. Okey, cikgu yakin ayah dan ibu kamu dah beli buku. Walaupun kita tak masuk kelas secara bersemuka tapi boleh gunakan buku tu. Okey, cikgu untuk permulaan ni cikgu minta kamu salin buat ayat ni dalam buku tata bahasa Okey, sebenarnya latihan ni dan cara pembelajaran ni cikgu akan pelbagaikan cara pembelajaran Ada masa cikgu akan rakam video, ada masa kita akan Google Meet, ada masa cikgu akan buat live, ada masa kamu akan jawab soalan melalui Google Classroom ataupun Google Form Kita akan gunakan pelbagai medium Pertama kali ni cikgu rakam video supaya kamu boleh lihat banyak kali video ni. Okey, ada apa soalan pertanyaan, kamu boleh tulis di bahagian ruangan komen di bawah bawah video ni. Kamu boleh PM cikgu. Okey, cikgu harap sebenarnya sampai di sini saja kita punya pelajaran hari ini. Okey, cikgu harap kamu faham cara inilah
secara terperinci apa yang cikgu terangkan mengenai pelajaran ini, itu kata hubung gabungan. Cikgu dah bagi contoh ayat. Maksud dia, cikgu harap kamu jangan salah guna penggunaan semasa kamu membina ayat. Penting tu. Jangan keliru antara penggunaan sambil, lalu kan. Tetapi tu, itu setiap tu ada dia punya peraturan dia. Cikgu harap kamu faham dan cikgu harap kamu boleh buat latihan tu dengan baik. Okey, selamat membuat latihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.